Hi everyone, Assalamualaikum. Apa khabar? Berjumpa sekali lagi bersama dengan Cikgu Shima. Untuk sesi kali ini, Cikgu Shima telah memilih satu subtopik dari tingkatan 4 iaitu tajuk latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, ini merupakan kita kata apa konsep asas yang perlu diketahui oleh semua pelajar. Okey, so cikgu hari ini nak terangkan tentang ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Okey, pembentukan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu sedikit berbeza dengan apa yang berlaku di Barat. Sedikit berbeza dengan apa yang berlaku di Barat. Okey, ciri-ciri negara bangsa kita berkembang mengikut peredaran masa dan juga keperluan. Okey, ciri-ciri negara bangsa alam Melayu boleh dipecahkan kepada 4 iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama sekali ialah raja. Siapakah raja? Raja merupakan tonggak utama kerajaan yang mana raja ini dibantu oleh pembesar dalam hal ehwal pentadbiran. Okey, pada waktu itu raja sentiasa ditaati oleh rakyat dan raja dianggap suci. Contohnya raja dalam kerajaan Champa dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, di sini kita nak tunjukkan peranan seorang raja itu sangat besar dalam kerajaan awal. Yang mana raja ini memiliki kedudukan yang tertinggi dalam pentadbiran. Okey, diperkukuhkan lagi dengan adanya pembesar. Okey, seterusnya kita nak lihat tentang undang-undang. Okey, bila ada raja mesti ada undang-undang. Okey, apakah keperluan undang-undang ini? Undang-undang ini berkeperluan untuk menjamin kesejahteraan. Okey, tak boleh ada kerajaan tiba-tiba tak ada undang-undang. Payah ya. Okey, contohnya dalam kerajaan awal cikgu ambil contoh kerajaan Majapahit telah mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Okey, yang mana peranan undang-undang ini sendiri adalah untuk memastikan setiap rakyat yang hidup pada waktu ini mereka hak mereka terjaga. So tak bolehlah siapa-siapa pun buat suka-suka hati. Okey, yang bersalah akan dihukum Okey, seterusnya ciri yang ketiga ialah wilayah pengaruh. Okey, apa yang dimaksudkan dengan wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh bermaksud kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Contohnya untuk wilayah pengaruh Funan bermula dari lembah Sungai Mekong, Teluk Chamrat, selatan Myanmar dan segenting Kra. Makna kata kawasan mana yang menerima. Contoh kalau macam kita sekarang ni dekat Selangor. Contoh satu Selangor kita semua memperakui daripada Kuala Selangor, Puchong, Seri Kembangan, Hulu Selangor semua menerima Sultan Selangor itu, Sultan Sharafuddin sebagai Sultan Selangor. Itu maksudnya wilayah pengaruh yang mana kawasan dan rakyatnya menerima dan memperakui. Contoh tu cikgu bagi contoh sekarang ni kita di Selangor. Okey, kalau di Perak semua rakyat Perak, seluruh kawasan Perak menerima Sultan Perak itu memperakui Sultan Perak iaitu Sultan Nazrin Shah. Cikgu ambil contoh, cikgu bagi contoh lagi satu untuk negeri Perak. So menerima, memperakui yang pemerintah itu adalah Sultan itu adalah pemerintah untuk negeri Perak. Okey, wilayah pengaruh ni makna kata berapa besar kawasan dia. Kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui. Okey, di situ adalah keywords dia, menerima dan memperakui. Okey, kita dah ada raja, kita dah ada undang-undang, kita dah ada kawasan. Jadi tak lengkap kalau kita tak ada rakyat. Okey, seterusnya ciri yang keempat dan terakhir adalah rakyat. Siapakah rakyat? Rakyat ialah
penduduk di dalam sesebuah wilayah yang mana mereka ini setia dan tidak menderhaka. Okey, contohnya cikgu bagi contoh, rakyat Sriwijaya setia dengan menjalani upacara meminum air sumpah daripada Telaga Batu. Okey, dalam upacara persetiaan ini, okey, air dituang di atas inskripsi Telaga Batu dan mengalir di corong Telaga Batu itu. Okey, air tersebut ditadah dan diminum oleh rakyat untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah. Okey, ini yang ada di Telaga Batu. Okey, empat ciri ini iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat merupakan ciri yang membentuk negara bangsa. Okey. Bila ada perkataan negara bangsa alam Melayu, okey, merujuk kepada empat ciri ini iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Okey, itu sahaja untuk sesi kita pada kali ini, iaitu cikgu terangkan tentang ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam siri yang berikutnya. Okey, bye semua. Assalamualaikum.